mereka itu sama ada mereka itu duduk berteduh atau tiada berteduh. Rumah pun runtuh belaka dah, wajib juga jemaah dengan syarat mereka tidak berpindah daripada situ. Kata Imam Syafi'i, bila ahlinya 40 atau lebih banyak maka jatuh sakit sekalian mereka itu hingga tiada sempurna masjid daripada mereka itu pada hari Jumaat oleh 40 orang laki-laki. Yang merdeka lagi balik, nescaya semayang mereka itu akan zuhur. Ada 20 orang yang sakit, tinggal 20 orang lagi, tak cukup nak buat Jumaat, maka tak wajib eret hak sakit buat Jumaat juga menjadi 40. Hak 20 orang hak baki lagi tak payah semayang Jumaat, mengikut kau yang muktamad semayang zuhur. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau ada ahli satu Korea 40 orang laki-laki yang merdeka lagi balik dan lebih, maka setengah mereka itu tiada berakal, dan tiada mereka itu yang tinggal daripada mereka itu 40 orang yang bagus akal lagi balik yang hadir mereka itu akan Jumaat sekaliannya. Nescaya tiada berjumaat mereka itu. Yang ini tidak boleh dicukupkan Jumaat dengan orang yang tak kurang akal. Orang kurang akal ada 38 orang, 2 orang lagi gila. Nah, tak boleh nak buat Jumaat juga. Dan bila ada ahli Korea itu 40 orang laki-laki atau lebih, kemudian berkhutbah imam pada hari Jumaat, akan mereka itu maka bangun pergi oleh setengah daripada mereka itu sebelum takbir semayang hingga tiada tinggal sertanya 40 orang laki-laki. Maka jika kembali mereka itu dulu daripada mengangkat takbir hingga jadi mereka itu 40 laki-laki, nescaya semayang dengan mereka itu akan Jumaat. Dan jika tiada ada yang 40 orang laki-laki hingga takbir, nescaya tiada dengan mereka itu akan Jumaat. Dan semayang mereka itu akan zuhur 4 rakaat. Masa dengar khutbah 40 orang laki-laki, separuh khutbah tembar 30 orang, tinggal 10 orang. Hak 30 ni mari kupak karang orang pula, tak sah juga Jumaat. Dengan 10 tadi. Pasal dia kena sampai ke takbir yang pertama. Allahu Akbar, semua takbir sekurang-kurangnya 40 orang, baru sah Jumaat. Kata Syafi'i, dan jikalau bangun pergi mereka itu daripada khutbah, maka hendaklah nanti akan mereka itu kemudian daripada khutbahnya hingga kembali mereka itu. Sukalah aku baginya bahawa dikembalikan khutbah lain jika ada ia di dalam waktu sementara kemudian semayang akan di Jumaat. Maka jika tiada berbuat, ia nescaya semayang akan zuhur 4 rakaat. Yang tiada harus bahawa ada antara khutbah dan semayang itu perceraian yang jauh. Tengah-tengah nak habis khutbah, 3 orang laki-laki keluar, tinggal 37 orang. Dia kata sunatlah tunggu. Tapi kalau putus lama, khutbah semula, panjang sangat putus. Sebab itulah antara khutbah yang kedua nak naik kepada semayang, sebab tu ni jasa buatlah pengumuman dulu. Nak buat pengumuman hari Jumaat sebelum khutbah atau lepas semayang Jumaat. Kerana kalau panjang boleh menceraikan, menyebabkan jadi putus walak. Putus walak jadi tak sah Jumaat. Kata Imam Syafi'i, dan jika berkhutbah Jumaat dengan mereka itu padahal mereka itu kurang daripada 40 laki-laki, kemudian berhimpun 40 dulu daripada bahawa masuk ia dalam semayang, dan semayang akan Jumaat itu akan zuhur 4 rakaat. Maksudnya kena dengar 40 orang laki-laki khutbah daripada awal sampai ke habis. Dan tiada aku fikirkan akan dia memadai daripada kurang tersebut hingga berkhutbah dengan 40 orang, maka memulai ia akan semayang dengan mereka itu apabila takbir ia imam. Kata Syafi'i, dan tiada aku suka pada 40. Tak suka ni dalam kitab maknanya makruh, melainkan mereka yang aku sifatkan atasnya fardu Jumaat daripada laki-laki yang merdeka lagi balik, lagi ketiadaan hilang akal, lagi mukim, tiada musafir. Kalau orang yang musafir nak buat bilangan 40 tak boleh. Orang yang kurang akal nak buat bilangan 40 tak boleh. Kurang akal ni kurang akal mana hak sewe, hak gila tu lah. Bukan kurang akal dalam bab-bab mencari dunia ni. Hak tu ramai kurang akal. Ramai gila kotor. Gila dak alik rumah. Gila tidur berjalokang tu tak lewat bilangan Jumaat. Bukan gila kurang akal hak learning. Ulama lawang dengan orang jahil, sokong orang jahil, tu gila kau. Tu rosak akal kau tu. Mulai-mulai ada tak kena cukai pintu, cari hak kena cukai pintu. Hak tu rakyat sakit otak belaka tu. Tapi hak tu kena wajib Jumaat tu. Kata Syafi'i, maka jika berkhutbah dengan 40 orang kemudian takbir semayang dengan mereka itu, kemudian bangun pergi mereka itu daripada kelilingnya, maka padanya 2 kaum pertama jika tinggal lagi sertanya 2 orang hingga jadi semayang akan semayang Jumaat yang sempurna, maka semayang ia akan Jumaat nescaya memadai akan di Jumaat, kerana bahasanya masuk ia di dalam ni semayang padahalnya ia memadakan daripada mereka itu. Dan jikalau semayang ia akan zuhur 4 rakaat nescaya memadakan akan dia akan seorang juga. Maknanya kalau dah masuk dah dalam semayang, daripada awal dengar lebih pada 40 orang laki-laki akan khutbah, masuk dalam semayang, masuk belaka semua dah. Lepas tu bakat tembor tengah semayang, tinggal sekurang-kurangnya yang sah buat Jumaat, sah juga Jumaat hak 2 orang tu.
Dan kaul yang kedua, bahawanya tiada memadai akan disemayang bagian sekalipun hingga ada sertanya 40 orang yang waktu masuk ia dan menyempurna ia akan semayang. Pendapat yang kedua mengatakan 40 orang ni mesti daripada awal takbir sampai ke akhir salam. Dan tetapinya jika tiada tinggal daripada mereka itu melainkan dua abdi atau seorang abdi dan seorang merdeka, atau dua orang musafir atau seorang musafir dan seorang mukim, nescaya semayang ia akan zuhur. Kerana seorang merdeka jadi imam, seorang abdi menjadi makmum, tidak boleh jadi menyebabkan tidak mengesahkan sembahyang jemaah, kerana sembahyang jemaah ini tidak boleh diambil kira dengan abdi. Jadi kalau mula-mula takbir tu 600 orang, lepas tu tembor belaka tinggal 2 orang. Dak habis salam pakat tembor belaka. Dak habis sembahyang pakat lari gitu. Tinggal tu imam seorang, makmum seorang. Maka sah dah jemaah hak 2 orang. Kata Syafi'i, dan jika tinggal sertanya daripada mereka itu kemudian daripada takbir 2 orang atau lebih banyak, maka sembahyang ia dengan dia akan jemaah. Kemudian nyata baginya bahawa yang ada 2 orang atau seorang, keduanya orang musafir atau abdi atau perempuan, nescaya mengulang dia akan zuhur 4 rakaat. Jadi bila tinggal 2 orang tadi, sahlah jemaah 2 orang ni, hak lain pakat lari belaka lepas pada takbir. Tiba-tiba lepas salam tengok la makmum belakang puang. Tak sah pula jemaah tu imam tadi. Kena ulang sembahyang zuhur. Kata Imam Syafi'i, dan tiada memadai akan dia oleh Jumaat pada satu daripada 2 kaul hingga sempurna sertanya oleh semayang 2 orang daripada mereka itu yang wajib atas 2 orang itu akan Jumaat. Perempuan tak boleh buat masuk serta, hamba abdi tak boleh buat masuk serta. Maka jika semayang padahal tiada dibilangkan 2 orang, di belakangnya 2 orang, maka lebih daripada mereka yang wajib atasnya Jumaat, niscaya adalah atas mereka itu zuhur 4 rakaat. Kata Imam Syafi'i, mudah ini batu kita tak hurai panjang. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau berhadah oleh imam sebelum ia takbiratul ihram, maka maralah ke hadapan menjadikan imam akan seorang laki-laki daripada mereka yang hadir mendengar khutbah, dan di belakangnya kurang daripada 40 laki-laki, nescaya semayang mereka itu akan zuhur 4 rakaat. Ada 40 orang, Tok Imam beradah. Tok Imam tengah nak apa benda ni nak akad takbir, nak tiba-tiba paling pada makmum, minta maaf saya terpaksa balik, tak ingat mandi junub. Tok Imam kata, maka masuk depan seorang jadi Tok Imam. Siapa yang masuk depan jadi Tok Imam? Kata orang yang dengar khutbah daripada awal tadi. Bila dia masuk depan, belakang tinggal 39. Tak boleh. Tiada memadai akan mereka itu, dan tiada imam yang berhadah melainkan yang demikian itu dahulu daripada bolehnya jadi imamnya, tiada boleh dan digantikan dengan menjadikan oleh seorang laki-laki. Jikalau adalah itu imam mulai pada jalan pada halnya, yang demikian saya tiada memadai akan imam oleh semayangnya melainkan zuhur 4 rakaat. Maksudnya kalau 40 orang sebenarnya boleh 40 orang, seorang memberi khutbah, yang 39 lagi itu mendengar. Tapi kalau seorang yang memberi khutbah kemudian pasal nak semayang tu tinggal 39 saja menjadi makmum, walaupun tadi makmum ada yang mendengar khutbah adalah 40, time menjadi makmum jadi makmum untuk semayang jadi 39, itu yang menyebabkan tidak sahnya semayang. Kata Imam Syafi'i, dan bila memulai semayang oleh imam akan Jumaat, kemudian aku suruhkan dia, jadikan dia zuhur, nescaya memadai akan dia zuhur akan barang yang disemayangkannya daripadanya padahal ia berniat Jumaat. Kerana bahawanya Jumaat itu ialah zuhur pada hari Jumaat, melainkan bahawanya adalah baginya ringkasnya, maka terkadang jadi satu hal yang tiada baginya seorang padanya pada hal ringkasnya, menyempurnalah ia seorang akan semayang sebenarnya seorang yang musafir semayang 2 rakaat, kemudian niat mukim sebelum sempurna 2 rakaat, maka menyempurna ia akan semayangnya 4 rakaat, dan tiada memulai akan semayang dengan niat yang lain kerana memada dengan niat Jumaat tadi. Sama seperti orang yang mari lewat, dia tiba-tiba tak dang berserakaat pun dalam Jumaat, dia baru nak rakaat, Tok Imam akad kepala daripada rakaat yang kedua, tak dapatlah serakaat, maka dia kena semayang zuhur. Tadi dalam takbir niat Jumaat, tak payah niat zuhur, tak payah tukar niat, memada dengan niat Jumaat tu saja. Tapi dia menyempurnakan semayang zuhur. Maksudnya daripada perkara yang kita dengar malam ini dalam bab semayang Jumaat ini, pengikut pendapat yang mutamak dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurang nak sah buat semayang Jumaat mestilah 40 orang laki-laki yang mukim, yang mustautin, yang akil balik. Walau bagaimanapun masalah bilangan 40 orang, bilangan nak buat semayang Jumaat ni sebenarnya bukan ijma', tak berlaku ijma' ulama. Ini masalah khilafiyah. Tidak ada suatu hadis yang sahih pun yang mengatakan mesti bilangannya sekurang-kurang ramai ni. Ini semua ni adalah ijtihad. Imam Syafi'i ijtihad daripada Jumaat pertama, daripada 8 wa kanu arba'ina rajula
adalah mereka itu 40 orang laki-laki. Jadi dalam hadis ini bukan makna mesti 40. Cuma Imam Syafi'i kata senang dengan 40. Maka jadi anutan, jadi ikutan 40 orang duk buat sama pada kebanyakan bandar-bandar besar di negeri Mekah pada ketika itu. Maka jadilah pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahawa sekurang-kurangnya 40 orang laki-laki. Yang sebenarnya ada lagi mazhab lain tentang bilangan solat jemaah. Kalau dalam kitab-kitab fiqh muqarrang ada lebih kurang 17 kaul tentang bilangan sah buat jemaah. Maka kerana itulah ulama-ulama mazhab Syafi'i juga yang mutaakhirin mengatakan bila kita tak boleh nak buat jemaah kerana tak cukup bilangan 40, kampung kita ada 14 orang saja, sah kita taklid pendapat imam yang lain yang mengatakan sah jemaah kurang pada 40. Ingat tu, kerana buat jemaah dalam keadaan kita bertaklid kepada pendapat mazhab lain lebih baik daripada mendirikan zuhur saja. Kerana kita mendirikan zuhur saja, kita luput fadilat jemaah yang begitu banyak. Kalau ada 18 orang, 13 orang pun taklidlah pendapat imam yang mengatakan sah tak sampai 40 orang buat jemaah, dapat kelebihan jemaah, dapat kelebihan khutbah. Jadi masalah jemaah bukan masalah ijma', masalah khilafiyah. Siap belaka dah khilaf masing-masing. Jadi kita layanlah masalah khilaf ini sebagaimana sebetulnya. Hak khilaf kita cerita tentang khilaf. Cuma kita ni ramai hak kita duk mengajar, ada mari menada orang mazhab Syafi'i nak beramal. Dalam masalah fatwa kita rayaklah 40 sekurang-kurangnya. Tapi kalau dalam masalah darurah, kampung tak sampai orang 40 orang, ada 18 orang, 13 orang. Itu imam buat satu pengumuman kepada makmum, kita tak cukup 40 orang mengikut kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i nak buat jemaah, kita nak buat juga, kita ikut pendapat imam yang mengatakan kurang daripada 40 orang sah buat jemaah, seperti fatwa Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Jadi bila kita taklid lagu tu, kita buat jemaah 15 orang pun sah. Tapi syarat bukan ada dah di masjid ada dah. Nak buat suku pula, tak ada lagi orang yang cukup.